Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih buat pensyarah kami, iaitu Prof. Madia Dr. Adawiyah binti Ismail serta rakan-rakan seperjuangan. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami, kumpulan 5, akan membentangkan satu tajuk, iaitu pendekatan dakwah bil hikmah. Ahli kumpulan kami ada dua, iaitu saya sendiri, Muhammad Hilmi bin Muhammad Razi, nombor matrik A181839, dan sahabat saya Ahmad Syakir Aidil bin Mat Zahari A179396. InsyaAllah pada pagi ini kami akan membentangkan tajuk salah satu metod dakwah, iaitu pendekatan dakwah bil hikmah. Kita pergi kepada objektif kajian. InsyaAllah kami akan membentangkan objektif kajian kami. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dakwah menerusi metod yang betul, khususnya pendekatan dakwah bil hikmah. Kedua, menghuraikan secara teliti akan hikmah dalam metod dakwah berdasarkan sasaran dakwah. Ketiga, membetulkan salah faham masyarakat terhadap dakwah bil hikmah berdasarkan hujah yang jelas. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama ialah Islam sebagai agama dakwah. Kedua, misi rahmatan lil alamin. Ketiga, dakwah adalah ajakan. Keempat, sesuai sepanjang zaman. Apabila kita melihat Islam sebagai agama dakwah, yang mana Islam menugaskan umatnya untuk menyebarkan dakwah ke seluruh umat, tak kira bangsa, agama, keturunan, dan perkara ini semua orang patut berhak mendapatkan dakwah tersebut. Tak kiralah sama ada mereka terima atau tidak. Yang penting Islam menugaskan kita untuk menyebarkan dakwah. Sebagai apa? Untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, misi rahmatan alamin. Dakwah adalah sebagai untuk kita mendapat rahmat ke seluruh alam, rahmat ke seluruh umat. Yang mana dengan apa kita mendapat rahmat? Dengan kita menyampaikan dakwah macam mana? Dakwah yang benar dan dakwah yang menepati syariat Islam, syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan kita dakwah itu dari segi kita menyampaikan kebenaran. Hal ini dapat menjamin kedamaian, ketenteraman di dunia dan akhirat. Ketiga, dakwah adalah ajakan. Seperti yang kita tahu, dakwah adalah ajakan yang mana para da'i akan mengajak atau mempengaruhi mad'unya untuk sentiasa dekat dengan perintah Allah, dekat dengan syariat, dan dari situ peranan da'i menggunakan pelbagai pendekatan untuk mad'unya sesuai dengan hal mad'u tu. Macam mana dikatakan hikmah adalah metod yang kita gunakan pada awal dakwah tu. Dengan cara apa? Kalau kita menggunakan metod yang baik, insya-Allah natijahnya akan menghasilkan hikmah kepada mad'u, sama ada hikmah kepada para da'i dan juga para mad'u. Dan kita dapat lihat juga apabila para da'i mengajak para mad'u, secara tak langsung dua-dua mendapat manfaat, iaitu manfaat kepada para da'i untuk menambah ilmu dan manfaat kepada para mad'u agar mereka lebih mengetahui Islam secara hati terbuka, sukarela dan senang sekali. Iaitu yang keempat, sesuai sepanjang zaman. Seperti yang kita tahu, ilmu dakwah ialah ilmu yang baharu selepas kejatuhan Khalifah Uthmaniyah. Umum mengetahui ilmu dakwah ni secara umumnya telah wujud pada zaman Rasulullah, tapi tidak official.
Dan perkara ini berlanjutan, yang mana dakwah ni adalah satu permintaan, satu kesedaran umat untuk sentiasa mengembangkan dakwah. Dan dari situ muncullah ilmu dakwah, yang mana dia menepati fitrah manusia sepanjang zaman mengikut masa dan tempat. Seterusnya kita pergi kepada perbahasan etimologi dakwah bil hikmah. Okey, dakwah bil hikmah adalah salah satu metod dakwah yang digunakan oleh para dai terhadap sasaran objek dakwah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, hikmah bermaksud yang pertama, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau kecerdikan. Yang kedua, hikmah adalah rahsia, kelebihan atau tujuan sebenar di sebalik sesuatu perkara, iaitu dari segi kejadian, hal dan lain-lain. Menurut Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, makna yang paling benar dari al-hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu juga pada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Aisar Al-Tafasir. Beliau mengatakan dakwah dengan Al-Quran dan perkataan yang jelas, langsung dan benar disertai dengan dalil dan pengujahan yang benar. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini bermaksud hikmah adalah adil, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, yang mana kita meletakkan kelembutan yang telah Allah letakkan kelembutan itu pada tempatnya, dan kita perlu mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah daripada tempatnya. Jangan pula kita mengubahnya. Itu dinamakan hikmah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Sadaqallahul azim. Maksudnya, maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Maksud berdasarkan ayat ini memberi arti kita hikmah ialah sebagai dakwah, ajarkan dakwah secara lemah lembut, secara berhikmah. Dari situ ramai akan tertarik dengan ajaran kita. Dan perlu diingat, hikmah macam mana kita gunakan itu berdasarkan situasi semasa. Okey, pengertian hikmah secara istilah dikemukakan oleh para ulama menerusi banyak makna. Yang pertama, hikmah merupakan kenabian. Kedua, hikmah adalah Al-Quran dan pemahaman terhadapnya. Ketiga, hikmah adalah tepat dalam perkataan dan perbuatan. Keempat, hikmah adalah wara', iaitu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Yang kelima, hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu amaliyah dan aktiviti yang membawa kepada kemaslahatan umat. Keenam, iaitu hikmah merupakan sunnah Nabi. Ketujuh, mengetahui kebenaran dan beramal dengannya dengan berpengetahuan yang luas dalam pembicaraan dan amal, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kelapan, hikmah merupakan keadaan psikologi seperti ketundukan, kepasrahan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kesembilan, hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang benar, pengetahuan al-da'i terhadap objek dakwah, dan memilih metod media yang relevan dengan mereka. Menerusi kata hikmah ini dapat kita ketahui, dapat kita rujuk
berdasarkan dalam Al-Quran banyak lafaz-lafaz yang memberi arti yang berbeza, seperti dalam surah Al-Imran, As-Sad, Al-Baqarah, Al-Maryam, Nisa, Al-An'am, An-Nahl dan Al-Luqman. Masing-masing memberi makna yang berbeza. Seterusnya kita pergi kepada perbahasan hikmah dalam metod dakwah. Okey, seterusnya kita pergi rakan saya Muhammad Syakir Aidil akan menyambung, insya-Allah. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita lihat hubung kait dakwah hikmah dan pendakwah itu sendiri, yang mana menurut Wan Hussein Azmi, pendekatan al-hikmah dalam berdakwah ini dapat dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama ialah al-hikmah yang berhubung dengan sifat-sifat pendakwah, iaitu pendakwah ini perlulah bersifat menurut sifat-sifat para nabi, iaitu benar, cerdik, amanah dan tabligh, meletakkan sesuatu pada tempatnya, sabar, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas. Jadi kemudian al-hikmah ni pula iaitu yang berhubung dengan isi kandungan dakwah, iaitu mengambil isi kandungan daripada Al-Quran dan segala penerangan yang diberikan sewajarnya bertepatan dengan kebenaran serta dalil-dalil yang kuat dan tepat yang mana boleh menerangkan kebenaran dan menghilangkan segala keraguan. Jadi kemudian yang ketiga ialah al-hikmah ini iaitu yang berhubung dengan alat dan strategi dakwah itu sendiri, yang mana hendaklah digunakan betul-betul sesuai dengan tempatnya untuk menegah atau mencegah daripada berlakunya kerosakan dalam gerakan dakwah. Jadi seseorang pendakwah itu perlulah bijak dalam berdakwah. Jadi yang mana untuk bijak dalam berdakwah ini, pendakwah memerlukan beberapa sendi utama, yang mana meliputi ilmu, sabar dan tidak tergesa-gesa. Jadi yang pertama dapat kita lihat iaitu ilmu, yang mana ilmu ini merupakan sumber utama ataupun faktor sesebuah dakwah itu berhasil. Kita dapat katakan mustahil atau agak mustahil sesuatu dakwah itu dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya pendakwah itu tidak memiliki ilmu atau tidak mempunyai dasar ilmu yang mantap. Kemudian yang kedua kita lihat kesabaran, iaitu sifat yang mulia yang perlu ada dalam diri pendakwah, dalam setiap diri pendakwah, yang mana pendakwah yang tidak bersabar akan menyebabkan dakwahnya tidak berhasil. Dan begitu juga untuk bijak dalam berdakwah ni, pendakwah tidak perlu tergesa-gesa ataupun tidak perlu kopoh dalam menyampaikan dakwah. Perlulah mempunyai strategi yang tersusun dan mantap dan dilakukan dengan tenang dan tidak tergopoh-gopoh. Okey, kemudian antara faktor yang perlu diperhatikan dalam menghasilkan dakwah bil hikmah, yang mana Said Qutb mengatakan bahawa dakwah dengan hikmah ini akan terhasil apabila kita memerhatikan ataupun apabila pendakwah memerhatikan 3 faktor, yang mana faktor pertama ialah keadaan dan situasi orang yang akan didakwah, yang mana pendakwah perlu melihat terlebih dahulu bagaimanakah keadaan ataupun situasi sasaran dakwah yang akan didakwah. Kemudian pendakwah perlu melihat ataupun menilai kadar atau ukuran isi dakwah yang akan disampaikan kepada mad'u, supaya mad'u ni tidak merasa keberatan dengan beban bahan dakwah tersebut, supaya dapat memudahkan mad'u ni menerima bahan yang pendakwah sampaikan. Jadi kemudian yang ketiga ialah cara penyampaian isi dakwah ini, iaitu dengan memuatkan kepelbagaian yang sesuai dengan keadaan pada saat itu. Jadi melihat pada saat itu, perlulah cara penyampaian ini dengan kepelbagaian yang ada, perlulah sesuai dengan keadaan. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh pendekatan dakwah hikmah kepada mad'u, yang mana berdakwah dengan hikmah ni sebenarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sendiri, juga telah dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi cara ini merupakan strategi penting ataupun pendekatan yang sangat penting dalam keberhasilan dakwah Islam sepanjang sejarah. Jadi antara aplikasi hikmah yang pertamanya kita dapat lihat ketika mana dalam dakwah Nabi SAW,
yang mana peristiwa yang ma'ruf pada pengetahuan kita, iaitu ketika Nabi berdakwah di Mekah. Dapat lihat pada peristiwa dakwah Nabi di Mekah, yang mana Nabi ni dihina dan diperlaku buruk, dicaci, dimaki oleh masyarakat Taif. Jadi kita dapat lihat hikmah Nabi dalam berdakwah, ketika mana baginda tidak membalas cacian tersebut, tidak membalas dengan kelakuan yang buruk, bahkan tidak mendoakan keburukan kepada mereka, tetapi Nabi mendoakan kebaikan kepada mereka dan Nabi mengharapkan kebaikan kepada mereka. Kemudian kita dapat lihat peristiwa yang seterusnya, dalam peristiwa seorang pemuda yang mana datang menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk berzina. Jadi kita dapat lihat hikmah Nabi dalam dakwah baginda, yang mana baginda tidak mencaci ataupun tidak memarah pemuda tersebut. Bahkan baginda menggunakan pendekatan dengan berhikmah, yang mana bertanya beberapa soalan yang tidak menyakitkan hati, yang mana membuka fikiran pemuda tersebut sehingga pemuda tersebut tidak lagi berkeinginan untuk berzina. Jadi yang keduanya ialah kita dapat lihat hikmah dalam dakwah para sahabat. Sebagai contoh, dakwah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap masyarakat selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudian yang ketiganya kita dapat lihat aplikasi hikmah dakwah tabi'in, iaitu kisah Imam Abu Hanifah, yang mana pendiri mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, yang mana Imam Abu Hanifah ni berdakwah terhadap golongan etis, yang saya kira peristiwa yang juga ma'ruf dalam pengetahuan kita, iaitu dakwah terhadap golongan etis yang mengingkari kewujudan pencipta. Bahkan dengan beberapa soalan dan perdebatan di antara Abu Hanifah ni, dengan hikmah yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, maka golongan etis tersebut tewas berdebat dengan Imam Abu Hanifah. Okey, kembali pula kepada saya. InsyaAllah saya akan membahaskan tentang salah faham dakwah bil hikmah. Sebelum itu, saya nak tanya kepada anda semua, antum semua, apa yang antum faham berkenaan dengan hikmah? Cuba bagi pendapat. Yes, bagus. Respon yang baik. Seperti yang kita tahu, kebanyakan kita beranggapan hikmah adalah daripada metod atau cara yang lemah lembut, sopan santun dan memberi kesan. Tetapi ada segelintir kita yang salah faham terhadap makna hikmah, dakwah secara hikmah. Banyak tafsiran yang berlegar di kalangan masyarakat dengan mentafsirkan bahawa dakwah bil hikmah mesti kena lemah lembut tanpa menggunakan sebarang kekerasan. Ini bermakna apabila kita meletakkan takrif tersebut, dia akan apabila datangnya serangan atau serangan yang menyakitkan hati atau perasaan dilabel sebagai dakwah yang salah kerana tiada hikmah. Betul ke macam tu? Okey, mari saya akan jelaskan atau membetulkan salah faham masyarakat menerusi pandangan para pemikir terdahulu. Okey, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Allah, iaitu serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.
persoalannya, apakah benar dakwah bil hikmah dalam ayat tersebut memberi makna seperti perbahasan sebelum ini, iaitu dengan memberi makna secara lemah lembut, lemah gemalai dan sebagainya. Tetapi menurut Imam Al-Qushairi, suruhan dakwah bil hikmah dalam ayat ini bermakna peringatan kepada para da'i supaya janganlah perlakuannya melanggar atau menyalahi apa yang telah dia sampaikan kepada manusia dengan lisan. Maksud di sini, Imam Al-Qushairi menegaskan kepada para pendakwah, janganlah dia melanggahi apa yang dia sampaikan. Sebagai contoh, dia menyuruh mad'u untuk melakukan kebaikan seperti buang sampah di tong sampah, solat 5 waktu, jangan tinggalkan solat di awal waktu. Tetapi dia tidak selari dengan apabila kita lihat yang pendakwah tu, dia tidak selari dengan apa yang dicakapkan itu. Okey, ini bermakna hikmah dalam ayat bermaksud mengamalkan apa yang telah diseru, ataupun dalam bahasa mudahnya menyeru dengan apa yang telah dituntut oleh kita. Maksudnya di sini kita menyeru orang, dan kita juga yang membuat perkara tersebut. Macam mana kita nak mengajak orang tu ke arah kebaikan sedangkan diri kita sendiri yang dalam kezaliman, dalam kejahilan, dalam kemaksiatan? Macam mana orang yang nak ikut kita? Dari situ, kita boleh lihat ayat tersebut menggambarkan supaya kita perlu mengamalkan apa yang kita seru tersebut, barulah orang akan mengikut kita dengan hati yang terbuka, insya-Allah. Ada kalanya dakwah bil hikmah memerlukan kekerasan, ketegasan, perdebatan dan sebagainya, selari dengan batasan yang telah ditetapkan. Mengikut Imam Al-Razi dalam tafsirnya menyebut bahawa makna hikmah dalam ayat ini ialah hujjah qat'i yang mampu untuk memberikan keyakinan kepada akidah. Ini bermakna dakwah berhikmah dakwah yang menggunakan hujjah yang kuat dan ampuh untuk membuktikan kebenaran agama ini dan mengubah pegangan penganut agama yang lain. Bukanlah salah jika kita mengambil makna kalimah hikmah sebagai lemah lembut, tetapi ada beberapa konteks yang perlu diambil perhatian supaya pemahaman kita itu tidak selari dengan kehendak agama ini. Maksud di sini, yang cuba disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di sini ialah hikmah itu untuk kita menguatkan hujjah qat'i, iaitu hukum yang telah ditetapkan dalam Quran, seperti kewajipan solat, zakat, puasa, menghormati orang tua, bersedekah, menunaikan haji dan sebagainya, yang mana hukum tersebut telah jelas ada, sama ada haram, wajib, makruh, sunat dan sebagainya. Dan jika ada orang masyarakat awam yang melanggar atau cuba untuk menyelewengkan hakikat tersebut, maka dari sini hikmah yang sebaiknya kita perlu menggunakan kekerasan, ketegasan, perdebatan dan sebagainya untuk kita menguatkan hujah-hujah tersebut. Boleh ya semua? InsyaAllah kita boleh faham hikmah dari sini, iaitu untuk menguatkan hujah atau hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Okey, janganlah kita hanya mengambil dan memahami satu ayat sahaja. Menurut Syekh Qutb dalam tafsirnya Zilalul Quran, mengajak kita mengkaji ayat selepasnya, iaitu ayat yang ke 126 dalam surah Al-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bihi wa la in sabartum
walahum khairul lis-sabirin. Maksudnya, jika engkau semua menghukum, maka hukumlah mereka setimpal dengan apa yang telah dilakukan ke atasmu. Jika kamu bersabar, sesungguhnya ada kebaikan pada orang yang bersabar. Menerusi dua ayat ini, menurut pendapat Syekh Qutb, iaitu tidak boleh dipisahkan. Kedua-dua ayat ini terkandung di dalamnya asas, kaedah dan prinsip dakwah Islam. Dan juga tidak dinafikan bahawa pendekatan dakwah dengan lemah lembut dapat menarik hati manusia kerana lebih mudah tersentuh dan mudah masuk ke dalam jiwanya. Maksud di sini, kita tidak dapat dinafikan. Semua orang tidak dinafikan. Kita seelok-eloknya, seboleh-bolehnya kita nak orang dakwah kita dengan cara apa? Mesti dengan cara yang baik, bukan? Mesti kita lebih senang apabila orang yang ajak kita tu menggunakan metod yang lemah lembut, mengajak kita, bukan secara dengan kekerasan, kan? Betul tak? Begitu juga dengan saya. Semua orang sama. Semua orang tak suka kekerasan. Tetapi namun bila berlaku permusuhan, mestilah dibalas dengan perkara yang sesuai dengannya, demi kemuliaan al-haq dan untuk menghancurkan kebatilan. Tetapi ada certain atau ada sebahagian masalah. Contohnya, kita melihat kawan kita memijak Al-Quran, mencaci Nabi dan sebagainya. Dari situ, dengan hikmahnya, kita menegurnya untuk dengan sewajarnya. Kalau boleh, ditegurlah dengan baik terlebih dahulu. Dan apabila orang tu membalas dengan perkara yang tidak baik kepada kita, maka dari situ mulalah kita untuk berkeras dengannya. Dengan sebab apa? Untuk menjaga kemuliaan al-haq. Itulah yang sebaiknya. Dan bukanlah dakwah berhikmah itu adalah dengan cara mengamalkan lemah lembut setiap masa. Nampak di sini. Dan kalau ada di antara kita atau ada masyarakat umum yang melakukan kekerasan terhadap agama atau terhadap diri kita, takkanlah kita nak dakwah secara lemah lembut. Tetapi ada galakan atau ada seruan untuk kita bertindak tegas. Janganlah kita mengamalkan, katanya amal tu boleh, tapi jangan ikut keadaan semasa. Walaupun kita diserang dan dihina, bukan bermaksud sebarang kekerasan dalam dakwah adalah salah. Kalaulah hujah itu perlukan uslub dan pendekatan yang keras, maka itulah yang sesuai. Seperti yang saya cakap tadi, kalau perkara itu memerlukan kekerasan, maka itulah yang sebaiknya. Sebagai contoh, dia melakukan pengisytiharan murtad, walaupun dia sengaja murtad di dalam media semasa terbuka. Dari situ kita akan menggunakan metod yang selayaknya, iaitu kekerasan. Itulah dinamakan hikmah. Akhirnya, mereka yang beranggapan bahawa dakwah berhikmah wajib dengan lemah lembut sepanjang masa dan tempatlah yang sudah salah faham terhadap dakwah al-hikmah. Okey, maksudnya sini mereka yang beranggapan bahawa dakwah berhikmah adalah sentiasa kita perlu wajib untuk lemah lembut setiap masa, walaupun orang yang tindas kita, mencaci maki agama kita, nabi kita dan sebagainya, menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Perkara tu semua tu takkanlah kita nak dakwah secara lemah lembut, mesti tidak jalannya. Maka metod dan uslub yang perlu digunakan dengan kekerasan, maka itu dah dinamakan al-hikmah. Okey, semua dapat faham? InsyaAllah. Kesimpulan dari sini yang kami boleh lakukan ialah kesimpulan yang kami dapat simpulkan menerusi kajian kami pagi ini ialah, iaitu pendekatan dakwah bil hikmah merupakan salah satu metod dakwah yang terbaik, iaitu para da'i melihat keadaan para mad'unya sama ada menggunakan kaedah dakwah bil hal atau sebagainya, dakwah
secara lisan atau sebagainya. Itulah dinamakan hikmah. Hikmah di sini ialah natijah daripada apa yang kita lakukan. Contohnya apabila kita melakukan uslub lemah lembut, maksudnya kita dakwah orang secara lemah lembut, maka natijahnya menghasilkan orang tu lebih tertarik dengan agama Islam, agar lebih tertarik dengan ajaran kita. Maka dari situ kita boleh lihat itu adalah hikmah. Okey, insya-Allah. Okey, itu setakat itu saja. Yang baik yang daripada Allah, yang buruk datangnya daripada diri saya. Hakikatnya kedua-duanya datangnya daripada Allah. Insya-Allah, maaf jika Allah ada kekurangan atau kurang faham. Insya-Allah jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.